Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum. Selamat tengah hari penonton setia Wanita hari ini 22 September 2022. Wanita hari ini kembali untuk siaran tengah hari anda. Kami harapkan apa sahaja yang anda lakukan hari ini, saya dan Sugi akan bersama dengan anda sehingga penghujung. Ya, betul. Dan cuaca pada hari ini sangat-sangat indah. Kalau boleh saya kata mengizinkan untuk kita terus tidur pagi tadi. Dan betul tak? Saya boleh setuju sedikitlah. Tapi di atas tuntutan pekerjaan kita kena semangat dan juga ceria. Bangun seperti mana cerianya baju kita hari ini. Sangat ceria. Tapi kami nak berikan anda peringatan supaya anda berhati-hatilah ketika anda di luar sana, ketika memandu. Dan mungkin selepas ini ada antara anda akan keluar untuk membawa pulang anak anda selepas habis sekolah. Berhati-hati di jalan raya dan sentiasa ingatkan anak anda juga untuk berhati-hati bagi mereka yang menaiki mungkin van sekolah ataupun bas sekolah. Dan kalau boleh, anda boleh membelikan mereka payung yang kecil sebab ialah cuaca tidak menentu. Sediakan topi ke payung ke raincoat supaya senang untuk mereka. Sebab ada dalam kalangan mereka yang mungkin akan jalan pulang ke rumah kan, kalau rumah yang dekat kan. Jadi ambil langkah-langkah yang perlu diambil dan bagi kita semua semoga kita dalam keadaan yang selamat dan sihat sentiasa. Ya, sihat sentiasa itu saya suka. Yang mana kita nak mulakan setiap hari baru, kita harus ada kata semangat yang baru juga. Seperti mana semangat yang kita bawakan di Wanita hari ini dengan perkongsian-perkongsian yang pastinya menarik perhatian anda. Tapi sebelum tu Sugi, kita nak kongsikan juga antara perkembangan terkini yang boleh kita kongsikan dengan penonton, iaitu berkenaan dengan kes adik Bella. Ya, betul. Seperti mana yang anda tahu, kes ini masih lagi sedang dibicarakan dan ini perkembangan terkini di mana adik Bella telah menyebut yang mana di Kuala Lumpur, chili dan panas. Itu antara perkataan yang disebut remaja sindrom Down, adik Bella ketika temu bual bersama pakar sekretari di Hospital Tunku Azizah HTA pada September tahun lalu. Jadi perkara itu dimaklumkan saksi pendakwaan ke-17 pakar sekretari Hospital Selayang Dr. Wan Ashikin Wan Azlan ketika pemeriksaan utama oleh Timbalan Pendakwa Raya Nur Azizah Muhammad di Mahkamah Session semalam. Betul. Dan antara soalan yang ditujukan kepada Dr. Wan Ashikin oleh Timbalan Pendakwa Raya adalah adakah Bella boleh jawab, dan kata Dr. Wan Ashikin pada asalnya Bella tak jawab, hanya senyum dan terus mewarna. Kemudian saya bertanya mengenai keadaan Bella di rumah dan dia jawab boleh lakukan beberapa aktiviti. Bella sedikit pelat dan jawab satu patah sahaja tanpa struktur ayat, dan mungkin anda boleh membaca beberapa soalan yang ditujukan dalam di laman-laman yang sahih sahaja. Ya, itu berkenaan dengan prosiding adik Bella. Kita harapkan semoga dipermudahkan. Kita harapkan juga peranan-peranan masyarakat jangan terus menabur apa-apa penilaian-penilaian yang bukan-bukan. Betul. Jangan pandang sebelah mata. Kalau anda tidak tahu apa yang benar, apa situasi sebenarnya, jangan pandang sebelah mata. Dan itu adalah perbincangan kita pada hari ini. Sebab kita sebagai manusia, Fatin, nak ataupun tidak, kadang-kadang kita pandang sebelah mata. Ya, kita dikurniakan dua mata untuk melihat segalanya. Tetapi kadang-kadang adalah norma ataupun lumrah sebagai manusia ni, kita akan terpandang sebelah mata. Ada yang mungkin secara sengaja, ada yang tidak sengaja. Sebab mungkin kadang-kadang kita lihat anak muda yang sedang bekerja sebagai mungkin pelayan ataupun membuat kerja-kerja yang tidak selalunya dilakukan. Dan ada dalam kalangan ibu bapa kadang-kadang menggunakan ini sebagai cara untuk mendidik anak lah. Katanya mendidik, kalau awak tak belajar nanti awak akan jadi macam uncle tu, macam auntie tu. Nanti awak kena bersihkan meja dan sebagainya. Itu cara yang sebenarnya tidak betul sebab mungkin dia ada pekerjaan lain, dan ini hanya pekerjaan sambilan. Jadi jangan pandang sebelah mata kalau tak tahu. Mungkin Sugi boleh nyanyikan lagu Jangan Pandang Sebelah Mata? Saya tak tahu. Tak boleh. Okey, kejap lagi kita akan kongsikan yang mana hari ini kita nak curahkan lagi antara topik kita hari ini. Apa kata kita saksikan kompilasi TikTok yang disediakan. Jom.
dalam hidup ini, orang yang support kita adalah orang yang kita tak kenal. Dan orang yang tak support kita adalah orang yang kita kenal. Biarkan, teruskan berusaha, buktikan yang kita, yang orang pandang rendah ni, yang orang pandang sebelah mata ni pun boleh berjaya satu hari nanti. Ingat. Hang jangan terlalu pandang rendah kepada seseorang, jangan terlalu menghina seseorang sebab bukan hang yang atur masa depan dia, bukan hang yang tentukan apa yang dia akan jadi dan bukan hang yang letak rezeki dia. Itu semua kerja Tuhan. Hang hina dia hari ini, mana tahu suatu hari nanti dia lagi mulia daripada hang, lagi hebat daripada hang. Saya boleh cakap saya sangat suka topik kita hari ini, yang mana ini senario yang berlaku dalam masyarakat kita sekarang ini. Kalau tak ada apa-apa yang menyejukkan mata, nampak gah di mata mereka, mula ada kata-kata ataupun stigma masyarakat untuk ditaburkan kepada insan-insan berkenaan. Kita nak orang kata buka mata, buka minda hati juga masyarakat kita untuk hari ini. Kita nak beritahu yang jangan pandang sebelah mata, walaupun yang besar kecil, anak-anak kecil pun kita jangan pandang sebelah mata. Betul. Dan kadang-kadang Fatin, bukan sahaja mereka yang tidak gah ataupun tidak mewah yang menjadi perbualan, tetapi kadang-kadang orang yang ada segala-galanya pun dijadikan perbualan. Oh, dia kaya sebab dia kahwin orang kaya, dia kaya sebab dia buat ni. Cik bawah. Biarlah dia nak kaya ke dia tak kaya, itu masalah dia, itu mungkin hasil usaha dia, rezeki dia kan. Betul. Tapi itulah kita nak bincangkan hari ini. Jadi kalau anda ada pengalaman sendiri ataupun anda ingin suarakan pendapat anda, terus ke Facebook WHI dan kongsikannya bersama dengan kami. InsyaAllah. Dan kami akan panjangkan soalan-soalan anda kepada tetamu-tetamu yang hebat-hebat hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, kita berehat seketika kembali selepas ini. Jangan pandangku sebelah Wanita hari ini. Sebelum ni Is kerja kat mana? Bantu rumah juga? Kerja biasa-biasa je. Is ni muda lagi tau. Kerja sebagai bantu rumah. Sayang, muka cantik. Je pembantu rumah. Alah, yang penting halal. Kerja kat luar tu bahaya tau. Nanti kalau orang nak ngurat perempuan cantik macam Is ni, macam mana? Is ni lawak lah. Tu sebablah Kak Ana suka Tuan Asyik ambil Is kerja kat sini. Itulah tujuan Is kerja kat sini. Untuk hiburkan akak. Aduh, abang. Aduh, kau temberang. Cepat makan. Pandang semacam je, Pak. Berkenan ke? Mestilah. Kan bakal menantu kita. Mama tengok ni macam tak betul je lah. Tak sesuai status dia sebagai anak Tengku Khalil. Ish, janganlah cakap kuat-kuat. Nanti dia tahu pula kita kenal dia. Sayang, macam inilah. Mama suka ke, tak ke, tapi bapa ni dah tetap berkenan. Is tu baik orangnya, Ma. Mama cubalah berkenalan dengan dia. Mana tahu kali ini memang betul-betul jodoh dia. Macam ni? Mungkin ada yang dah terasa ataupun mungkin rasa betul bertepatan dengan senario yang berlaku sekarang ini. Itu antara sebutan drama daripada Tuan Daniel yang ada kena-mengena juga dengan topik yang kita bawakan hari ini. Jangan pandang sebelah mata. Betul. Dan saya tertarik dengan komen di Facebook. Nur Laili berkata, wah, warna baju Sugi buatkan kita tak boleh pandang sebelah mata. Jadi terus bersama kita Nur Laili dan pastinya tetamu-tetamu kita di studio hari ini pun akan buatkan anda terus memandang menggunakan dua mata anda.
anda. Okey, jom kita kenalkan mereka. Kita perkenalkan yang di hujung sana lah. Tak asing lagi bersama dengan wanita hari ini, Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad selaku perunding motivasi. Apa khabar, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, dan sebelah doktor kita bersama dengan Syafiq. Syafiq Nasir yang mana seorang penyanyi, content creator juga. Dan di sebelah Syafiq, siapa yang tak kenal, Ana Jovin, pelakon dan sekarang ini tengah kata di mana-mana okey, perkembangan sedikit. Sekarang Ana tengah buat teater, baru habis drama dengan TV3 sebelum ni untuk Akasia. InsyaAllah akan keluar bulan depan ke bulan 11 saja. Okey. But yeah, doing theater right now. Dan Syafiq pula? Kita orang actually bersama. Itu yang saya tengok kat Instagram awak ada satu video anda berdua. Jadi ceritakan sedikitlah mengenai teater yang anda sedang. Okey, sekarang kita orang tengah dalam tempoh latihan untuk teater Maduku Terpaling Kalut, which is yang ketiga dah naskah. I mean cerita ni dah dibawa sampai ketiga tayangan dah sebenarnya. So kita orang kali ni come back dengan barisan pelakon yang baru and kita orang antaranya lah. So kita ada pelakon lain, Abang Azril Ismail, Anna Jobling, Putri Sarah and sebagainya. So selain daripada itu, InsyaAllah coming soon single saya akan keluar. Itu update terkini lah untuk saya. Okey, baik. Itu yang semalam saya tengok Ana post kat Instagram dia tengah berlatih dan sebagainya. Okey, baik. Semoga ianya menjadi satu teater yang tayangan yang cukup mega. Okey, dan seterusnya kita nak tanya kepada doktor. Doktor ada apa-apa single keluar ke? Lagi ke drama ke? Kalau saya keluarkan single, diorang semua tak boleh cakap apa. Juga. Okey, doktor, mungkin kita nak mulakan juga untuk hari ini. Secara ringkas ni kita nak membuka perbincangan kita. Jangan pandang sebelah mata. Apa yang boleh dikaitkan dengan senario berlaku dalam masyarakat kita, doktor? Okey, bila kita kata jangan pandang sebelah mata, sebab kita banyak cuba judge orang tau. Kita cuba merasakan, kita rasa kita kenal orang itu, walhal kita tak kenal mana pun. Jadi kita dalam hidup kita ni, kita tak boleh menilai seseorang dengan hanya melihat apa yang dilakukan ataupun apa yang berlaku ke atas dia, sebab banyak lagi fasa-fasa hidup dia yang kita tak kenal pun. Jadi sebab itu kadang-kadang bila kita jumpa seseorang, kita mungkin kata kita tak suka dia tu, atau dia tu teruk, dia tu apa. Tapi itu mungkin hanya 10% saja, 20% saja daripada hidup dia yang sebenar. Masih ada 70%, 80%, banyak lagi kebaikan, kelebihan. Yang kenapa kita tak pandang yang itu? Kita hanya nak pandang yang sini dan kita terus jadikan itu isu. Kadang-kadang berlebih-lebihan kita mengeji, mengutuk, mencaci, seolah-olah kita ni malaikat, seolah-olah kita sahaja yang betul dan orang lain semua salah. Ini masalah dia. Dan sewaktu doktor berkata seolah-olah kita ni malaikat, kita yang betul, Syafiq dah macam ni. Saya setuju. Jadi Syafiq, awak ni memang dijadikan material jugalah buat netizen yang mengecam kan. Apa yang awak buat pastinya ada yang menyokong, ada juga yang mengatakan benda-benda yang negatif. Jadi sebagai seorang Syafiq, soalan pertama saya adalah apakah perasaan Syafiq Nasir ketika membaca komen-komen dan sewaktu orang memperlekehkan awak buat parodi kan, orang cakap itu pun salah, tapi ada juga yang menikmatinya sebagai hiburan. Jadi apa yang Syafiq Nasir rasa sewaktu dikecam? Saya rasa macam sejujurnya ke dah kebal. Saya rasa mungkin saya dah kebal kot. Saya dah menghadap benda tu banyak kali, even dari zaman sekolah lagi by the way. And then saya dah rasa macam diorang tak kenal Syafiq Nasir siapa. So mungkin diorang cakap tu based on apa yang diorang nampak je. Diorang tak tahu apa secara dasarnya dalam diri Syafiq Nasir ni. So kita pedulikan je. Macam even sekarang kalau baca komen ke apa ke, kalau baca komen ke apa ke, kita akan rasa macam senyum je, macam kau tak kenal aku, so whatever. Macam tu. Attitude whatever. Okey, sekejap. Fatin nak tanya sedikit, nak tambah. Yang mana Syafiq, kalau melihat kepada konten-konten, Syafiq lebih kepada banyak parodi artis-artis. Kadang-kadang kita boleh berkata juga yang Syafiq membuka sedikit ruang tu untuk mereka-mereka ini yang boleh memandang anda sebelah mata. Komen. Yang boleh memandang sebelah mata bila tengok, maksudnya awak memberikan ruang kepada mereka untuk tengok, untuk memperlekehkan ataupun untuk mengecam. Saya rasa macam mungkin saya
nak orang enjoy je sebenarnya untuk tengok konten tu. Saya tak fikir lebih pun. Tak macam ada niat apa-apa pun sebenarnya. Kalau boleh orang tengok Syafiq Nasir, konten dia macam nak happy je. And then secara apa yang boleh saya kata, based on apa yang saya buat sekarang, actually ada je yang macam suka, macam diorang kata macam hilangkan stres diorang. So kita pandang side tu. Betul. Instead of pandang yang negatif. Okey, baik. Dan Ana juga mungkin ada pengalaman seperti Syafiq juga, mungkin di awal-awalnya Ana dikatakan tak pandai berbahasa Melayu. Lepas tu ala dia ni dapat job sebab muka dia cantik je kan. Tapi sekarang ini Ana Jobling dah mempunyai, cantik tu memanglah cantik, dan sekarang ni Ana Jobling dah menunjukkan yang tak, saya boleh berbahasa Melayu. Kalau kita lihat drama dan apa-apa yang Ana tengah lakukan sekarang ni, di awalnya pastinya Ana rasa sedih yang mereka melontarkan kata-kata sebegitu, ataupun Ana rasa memang Ana mengambilnya sebagai cabaran dan terus mara, dan hari ini saya Ana Jobling sebab attitude saya. Mula-mula Ana memang rasa sedih, bukan sedih tapi macam geram. Bukan geram, dia macam sebab tak pernah melalui benda-benda macam ni. Orang kecam Ana macam tu. Tapi Ana pun sedar diri, memang mula-mula tak pernah cakap bahasa Melayu, nak buat macam mana kan. So then I took initiative, belajar, and then I'm here today. You know, I love proving people wrong. For me, rezeki tak salah alamat. And yeah, I'm here. Ringkas dan padat dengan jawapan dia. Okey, kita dah dengan Syafiq dan juga Ana. Doktor, melihat kepada apa yang dikongsikan ini, adakah ini satu penyakit ataupun sifat manusia yang tak boleh nak melihat orang lebih dari mereka, ataupun mereka sebenarnya ada keinginan untuk menjadi individu tersebut tapi dah tak boleh, lontarkanlah kata-kata yang menyakitkan hati? Macam mana? Ada orang, dia entah kenapa dia ada perasaan iri, perasaan dengki dengan pencapaian orang, dengan apa yang orang lakukan. Maka perasaan iri itu kadang-kadang diterjemahkan dalam bentuk kata-kata, lontaran komen, buat ucapan-ucapan yang akhirnya memang dia nak subjeknya, orangnya akan terasa, akan rasa kecewa atau sakit hati, kan. Sebab macam apa, siap buat hashtag apa, semoga terasa apa tu kan, maknanya memang nak orang tu terasa. Jadi oleh sebab itu ada orang yang begitu sebab atas mungkin perasaan iri. Ada pula sebab dia sendiri nak jadikan diri dia sebagai perhatian. Jadi dengan menumpang populariti orang lain. Kan, contoh misalnya bila dia beri komen-komen sebegitu, maka orang akan bersetuju dengan dia, orang follow dia sama. Di samping orang follow yang sana, orang follow yang sini, orang like yang sana, orang like yang sini, orang balas komen sana, dia balas komen sini. Jadi dia rasa bila dia post tu, kalau bukti dia, bila dia post tu, apa yang dia tengok tu? Berapa orang like komen aku? Kan? Dia bukan tengok daripada apa, dia nak tengok, oh okey, orang like, oh aku ada 300 orang like, maknanya komen aku ni memang bagus, orang setuju. Jadi ini penyakit media sosial. Penyakit media sosial, gila like, gila share, gila komen, gila segala-galanya. Jadi maka inilah yang buatkan keadaan di media sosial itu fake sebenarnya. Kan? Kadang-kadang orang yang buat kata-kata macam ni semua, kalau kita jumpa in person, jumpa orang tu tak macam tu pun. Kan? Kita pun terkejut. Macam ni ke orang yang boleh cakap macam tu sekali kan? Kadang-kadang kat luar tu pijak semut pun tak mati. Kan? Jadi oleh sebab itu, apa yang di media sosial ni dia banyak bermuka-muka lah. Kan? Dia berani hanya kerana orang tak kenal dia. Dan kadang-kadang yang bercakap tu pun fake account pun. Kan? Jadi sebab dia memang nak sakitkan hati. Jadi kita ni yang menjadi subjek, yang menjadi tumpuan ni, kalau kita ambil perkara itu terlalu serius, kita tak boleh tidur. Kita tak boleh bahagia. Dan kita tak boleh tenang hidup kita. Jadi ada ketikanya kita buat tak tahu. Saya sendiri banyak, ialah follower Facebook saya ramai, lebih daripada 1.5 juta. Jadi macam-macam. Bila kita post benda yang baik pun, tetap ada orang yang komen. Kalau kita nak ambil setiap komen tu, tak tidur malam kita. Kalau kita nak terasa, akhirnya bila kita tak boleh marah dia, kita marah anak, kita marah isteri, kita marah orang, kita pula yang jadi sakit jiwa. Jadi jangan ambil serius sangatlah benda-benda macam ni. Tetapi kan Dr. Syafiq dan juga Ana, kita sebagai manusia pastinya kita ada je yang kita ingin suarakan. Dan selepas ni kita nak tanya kepada Syafiq dan Ana, macam mana kalau mereka nak suarakan pendapat? Sepatutnya awak berdua rasalah cara terbaik. Tapi sebelum itu kami nak juga dengarkan pendapat orang ramai berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jom kita dengarkan. Okey,
Okey, pada pendapat Cik Ja, orang yang memandang orang sebelah mata ni, dia terlalu merasakan diri dia terlalu sempurna dan dia tak pernah cerminkan diri dia. Dia terlalu memandang ke atas dan dia tak pernah merasa kekurangan dan kesusahan orang lain. Kalau bagi Cik Ja, kita tak patutlah menjadi orang yang sebegitu rupa. Kita tak tahu kebolehan diri dia. Mana tahu dia lebih daripada kita sebenarnya. Okey, pada pendapat saya, memandang orang dengan sebelah mata ni adalah tidak patut, tidak adil untuk orang tersebut. Sebab who are we to judge that people, kan, that person. And then kenapa kita perlu menilai that person sebelum kita dapat kenali that person dengan lebih lanjut. And then saya percaya on the proverb of don't judge a book by its cover, sebab kita tidak tahu siapa that person, and then dan setiap perbuatan kita tu ada dia punya consequence. So let's say if we were to judge that person dengan sebelah mata, for all we know that person tu is better than us, is ada higher authority than us. So dia merugikan kita, merugikan diri sendirilah pada pendapat saya kalau kita berbuat demikian. Okey, jangan pandang sebelah mata dalam erti kata lain seperti yang dikongsikan oleh individu tadi. Janganlah judge orang. Okey, dan banyak komen di Facebook. Nurlida berkata dan yang dia dan suami ada pengalaman di mana kami suami isteri kerja kilang. Jadi teringin juga nak beli rumah dan beli kereta. Tapi ada yang cakap kau laki bini kerja kilang tak layak beli semua tu. Apa orang kerja kilang tak mampu ke nak beli semua? Tapi dia dah pun mampu beli sebuah rumah dan sekolahkan anak-anak sehingga ke universiti. Jadi jangan pandang sebelah mata, dia kata. Dan satu lagi komen daripada Jurina, kerjaya saya sebagai seorang tukang urut biasa akan dipandang rendah. Bila saya kongsikan sedikit info tentang permasalahan wanita secara saintifik, barulah mereka tanya background saya, barulah mereka lebih yakin dengan servis yang saya tawarkan. Lihat, kalau kita baca komen-komen mereka, sejujurnya kita semua pernah melontarkan komen-komen sebegini. Saya nak kata jujur, saya pun bukan malaikat seperti yang doktor katakan. Dan kita kadang-kadang kalau di jalan raya pun kalau ada mungkin kemalangan berlaku, oh itu berlaku sebab dia ni. Kita tak tahu pun kenapa berlaku, tapi itu sifat manusia. Kita segera untuk membuat orang kata assumption kan. Jadi sebab Syafiq, saya nak tanya Syafiq kan, sebagai seorang media selebriti ataupun orang kata influencer, sekarang ni awak ada single, artis dan sebagainya. Awak memang harus terbuka kepada mereka yang akan memberikan komen-komen mereka. Kan? Tapi cara mereka melontarkan kata-kata mereka kadang-kadang boleh menyakitkan hati awak. Kan? Jadi awak rasa sepatutnya kalau mereka nak berikan kritikan ataupun pandangan mereka, bagaimana harus mereka berikan? Sebab bagi netizen, saya macam ni. Saya tak filter. Saya nak bagi tahu je apa yang saya rasakan. Awak nak terima, tak nak terima, itu masalah awak. Tapi awak rasa sepatutnya macam mana cara terbaik untuk mereka suarakan pendapat mereka? Pendapat saya lah. Kalau nak bagi komen tu, kalau komen tu membina ataupun susunan ayat lah at least. Macam apa yang dia nak bagi tahu tu. Sedap dengar lah. Bagi yang kita rasa macam, kita rasa membina. Tak ada rasa macam something dalam hati kita ni macam rasa nak marah ke, rasa macam panas lah. So at least daripada situ kita boleh rasa macam okey, kita ada followers yang berkualiti. So kita ada someone yang tegur kita in a good way. So benda-benda macam tu lah, benda simple dia actually. Tapi the way followers lontarkan tu mungkin kena lebih beradab lah. Betul. Sebab kita juga manusia, mungkin benda ni kena dekat kita sekarang. Betul. Mungkin in the future kita tak tahu siapa. Okey Ana, macam mana pula sekarang ini bukan sahaja golongan selebriti sahaja mendapat orang kata isu-isu sebegini. Kadang-kadang masyarakat biasa sahaja dari segi pekerjaan mereka, dari segi bakat mereka. Kita nak cari rezeki di mana-mana sahaja kan. Tapi golongan ini juga terkena juga tempias. Kadang-kadang bawa hantar makanan, kata tak ada duit dan sebagainya, tapi tak tahu sebenarnya background dia bekerja sebagai engineer sebelum ni dan sebagainya. Bagaimana? Bagi anak kita tak boleh judge, easily judge orang sebab kita tak tahu, tak kenal. Macam kita orang, you only see us on social media sahaja. So kita nampak apa yang kita nak post. Same with them. Kalau you tak kenal, Ana rasa macam tak perlu judge kot. Faham tak? Dia macam, I don't know, Ana memang tak suka bila orang jealous ke, senang judge ke, sebab sebelum you buat ke orang tu, what do you feel kalau
orang lain buat kat you. For me, just look in the mirror first. Kalau you tak suka, then kenapa you nak buat? You know? Betul, saya setuju. Dan doktor, seperti mana yang saya katakan tadi, kita sebagai manusia pastinya ada je yang kita ingin. Memang ada. Kalau saya tak nak pun kadang-kadang otak saya ni nak je sebut sesuatu. Hati saya ni ada je yang dia fikirkan, dia nak sebut sesuatu kan. Tapi bagaimana untuk kita cari keseimbangan tu, doktor? Sebab macam Anna katakan, awak letakkan diri awak di tempat orang itu. Adakah awak suka kalau orang lontarkan kata-kata sebegitu? Kalau awak lihat di cermin, awak suka ke dengar apa yang dikatakan itu? Dia begini. Pertamanya sekali, what you give, you get back. Apa yang you buat kat orang, benda tu satu hari akan patah balik dekat you. Itu satu. Adakah kita bersedia jika apa yang kita buat kat orang patah balik pada kita? Kalau tak patah balik pada kita, patah balik kepada ahli keluarga orang-orang yang kita sayang. Adakah kita suka? Sebab apa? Sebab Allah itu adil. Apa yang kita buat, kita jangan kita lepas. Jangan kita ingat kita lepas. Jadi itu satu fikir. Yang kedua, apa niat kita? Kan, kita nak bercakap ni apa niat kita? Kalau niat kita adalah untuk menjadikan orang yang kita ikut, orang yang kita follow, menjadi orang yang kita betul-betul kagum, bangga, maka kita nampak kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan yang ada pada dia, yang kita nak perbaiki, pasti kita akan bercakap dengan cara yang elok. Pasti kita tegur dengan cara yang baik. Mana mungkin kita DM, PM tepi misalnya, kerana apa benda tu mungkin boleh menjadikan aib kepada dia. Ini orang yang betul-betul nak memperbaiki diri orang. Dan yang ketiga, kita kena faham bahawa juga ini untuk kita yang selebriti, influencer, public figure. Kita kena faham orang yang follow kita ni dia daripada pelbagai latar belakang tau. Ada daripada golongan bawahan sampai golongan yang atasan, daripada pendidikan rendah sampai pendidikan tinggi. Jadi oleh sebab itu, saya kadang-kadang apabila orang mengata sesuatu, saya sering kali saya akan pergi tengok profil orang itu. Siapa dia ni? Saya itu yang sebelum saya balas kan. Kalau fake account saya ignore. Tapi kalau betul genuine account, saya tengok siapa dia. Bila kita tengok, oh, dia pernah masuk penjara, dia pernah keluar. Ni misalnya maknanya cara fikir dia berbeza dengan cara fikir kita. Tak payah melenting lah. Ada yang seorang tu, oh dia ni kerja apa, jadi takkan dia nak fikir macam kita. Kenapa kita nak kecil hati dengan perkara dia? Cara orang jenis memang cakap-cakap lepas. Jadi bila kita tengok, kita kenal, maka kita hormati dia. Kita tak payah nak tegur dia sebab itu adalah cara pemikiran dia, acuan dia, cara dibesarkan. Kadang-kadang kita datang rasa kesihan balik dekat dia. Jangan doakan dia lah. Doa yang baik-baik kan. Semoga dia terbuka hati untuk melihat kebaikan pada kita. Dalam bahasa Inggeris orang kata ignorance is bliss. Jadi kalau kita dah tahu memang tak boleh diubah cara pemikiran dia, kita ignore je lah. Kita buat tak tahulah apa yang dia cakap. Okey, kita nak tanya kepada Syafiq sekejap. Yang mana kalau kita tahu kan setiap daripada komen tu walaupun dia berbau kecaman dan sebagainya, ada juga kebaikan di situ. Pernah tak sekali dapat komen-komen daripada peminat dan sebagainya yang mana komen tu tak sedap tapi Syafiq rasa macam saya akan buktikan untuk awak satu benda. Cabaran untuk Syafiq sendiri untuk bangkit dan juga buktikan yang dia salah. Ataupun sementara Syafiq memikirkan, saya tanya Ana sebab tadi Ana kata dia suka membuktikan orang yang dia boleh melakukannya. Ana pernah tak ada apa-apa komen? Oh, selalu. Selalu. Kalau orang cakap, oh dia tak pandai cakap bahasa Melayu, sabar jap. Tak pandai berlakon, sabar jap. Okay. Yang terkini ada apa-apa tak orang memberitahu? So far tak ada. Sekarang dah pandai bercakap bahasa Indonesia pun boleh ya? Boleh. Bisa. Syafiq. Sikit aja. Syafiq, Ke Syafiq memang macam apa itu media sosial saya semuanya adalah hak saya untuk saya post dan juga tak pernah pun sedikit kecaman daripada komen-komen tu memberi orang kata kesan dekat Syafiq. Kecaman yang memberi kesan membina. Okey, mungkinlah macam konten-konten Syafiq ni macam more tu ke arah yang macam parody hiburan yang kadang-kadang kita macam Syafiq kan macam soft guy apa semua kan. Kita rasa macam okey, kita takkan nak ubah apa yang diri kita selesa. But then mungkin satu hari nanti daripada doa-doa ataupun orang cakap tu kita boleh jadi someone yang macam walaupun kita begini tapi kita akan jadi someone yang big in the future. Sebab ini bukan penghalang untuk Syafiq jadi someone better in the future. So
even waktu zaman sekolah lah, saya boleh bagi contoh. Macam orang kata saya macam-macam. Orang kata saya ni lembut lah, apa semua tu kan. But then, kita buktikan dalam akademik or even co-curriculum. Kita jadi someone dalam kelas kita, exam kita dapat nombor 1. Kita jadi favourite cikgu-cikgu. And then even biasalah cikgu-cikgu pun ada je yang bagi tahu, ada je yang macam cakap pasal Syafiq. But then kita buktikan balik dekat dia yang kita ada something yang apa tu? Actually orang tak nampak and kita okey dari bawah slowly dan kita grow. Macam tu. Dan saya pasti awak pun telah memberikan inspirasi lah kepada mereka yang pernah menjadi perbualan buat mereka yang mungkin jealous kan, tidak suka memperlekehkan awak. Dan doktor, kadang-kadang dalam situasi, okey, ini mungkin buat penutup lah saya nak tanya doktor ya. Ada dalam situasi kadang-kadang kita lihat seorang tu berpakaian selekeh, kita pandang rendah. Tapi bila dah berubah, awak buat apa? Oh, saya doktor, saya businessman. Itu cara dia bawa diri dia. Terus tukar persepsi kita. Oh, doktor. Terus kita cakap, cara kita berbual, semuanya berbeza. Mungkin yang terkini kan, kakak cleaner di Masjid Negara yang boleh bertutup beberapa bahasa tu. Mungkin di awalnya orang nampak dia macam alah kakak cleaner je. Mungkin saya tak cakap semua orang memperlekehkannya, tapi ada juga yang mungkin kakak cleaner. Okey, tapi bila dah dapat tahu dia boleh bertutur beberapa bahasa, wow, macam tu kan. Jadi, adakah kita sebagai manusia ini, doktor rasa kita harus perlu kita tukar persepsi kita, tapi adakah kita membawa sifat ni dari kecil? Sebab keluarga kita dah memang macam tu. Kadang-kadang ibu, ayah, nenek, datuk semua ni memperlekehkan orang di sekeliling. Didikan. Kita jangan menyalahkan keluarga, ibu bapa, orang sekeliling atas watak kita. Okey, peribadi kita, akhlak kita, adab kita. Sebab benda yang ada dengan kita, kita boleh ubah pada bila-bila masa. Apabila kita dah dewasa, kita boleh berfikir, kita dah matang sedikit, kita boleh ubah. Mungkin kita dibesarkan dengan cara sebegitu, tetapi kita tidak mahu menjadi orang yang sebegitu. Jadi berikan masa untuk kita jadi orang yang lebih baik. Berikan masa untuk kita kenal seseorang itu sebelum kita menilai mereka. Kan, cuba kenal dulu, berbicara dulu, bercakap dulu, sembang dulu, kenal hati budi. Ni kadang-kadang kita ni dengan orang pun kita pun tengok orang, kita tak nak dekat, tengok orang selekeh, kita pandang remeh, kemudian yang pandang sebelah mata semua ni kan. Orang pakai simple, kita kata orang ni tak ada duit dan sebagainya. Kita tak tahu bank account orang, kita tak tahu pendidikan orang, kita tak tahu hati budi orang. Macam mana kita nak buat satu kenyataan sedangkan kita tak ada knowledge, tak ada asas atas apa yang kita nak katakan. Jadi oleh sebab itu, ambil masa untuk kenali sesiapa saja, barulah kita buat satu penilaian. InsyaAllah kita akan selamat. Dan ingat, semua orang penting dalam hidupnya. Saya pernah saya pernah ditanya oleh seseorang. Dia kata dia kaunselor. Dia kata, apa doktor? Saya follow doktor daripada tahun doktor muncul kali pertama di TV. Tahun 2000 dulu tahu. Sampai hari ini 2022 saya masih di kaca TV. Maka dia tanya saya, apa rahsia saya? Saya kata semua orang penting pada saya, termasuk yang jaga kabel ke, cameraman ke, yang buat kopi ke, yang solid saya ke. Pada saya semua orang penting, semua orang sama. Jadi kita jangan judge, kita jangan pandang sebelah mata. Sebab apa? Kita tak tahu siapa sebenarnya akan bercerita yang baik-baik tentang kita. Betul. Dan saya suka apa yang doktor katakan tadi. Jangan kata, oh saya macam ni sebab keluarga saya macam tu. Tak, awak ada kuasa untuk mengubah cara awak memandang orang lain. Jadi fikirkan dahulu apa yang dikatakan oleh doktor dan anda boleh mengubah generasi yang akan datang. Kan? Baik, kalau mungkin Syafiq di hujung ni sedikit pesanan untuk mereka. Jangan orang kata cepat memperlekehkan. Kita jangan sebelah mata. Buruk sangka terhadap individu. Okey, kepada semua jangan berburuk sangka dengan orang tu sebab kita tak kenal siapa orang tu. Kalau kita tidur sebilik sebantal dengan dia, even itu pun kita tak kenal lagi siapa. Banyak lagi rahsia yang kita tak tahu. So kalau nak cakap tu, cakap je lah yang baik-baik ataupun nasihat je yang elok-elok, tak payah nak macam kalau nak marah ke apa ke, kalau rasa benda tu macam boleh mendatangkan something big kepada orang tu and kepada diri kita sendiri, diam je. Ataupun beli diary lah, tulis dalam diary tu kalau geram sangat nak juga. Kalau nak bagi tahu sangat
tulislah tepi. Malah ambat tulis. Okey, Ana di hujung. Di hujung. Pasal benda ni? Ya. I don't know, I feel like kalau nak sihat tu boleh nasihat dengan cara baik lah. Tapi kalau tak ada apa-apa baik nak cakap, baik diam kot. Macam Ana kalau komen-komen tu just tutup mata saja. Yeah. I have better things to do. Dia macam banyak sangat komen kot. Mungkin mereka ni tak cukup masa nak baca komen. Tapi apa pun, terima kasih Anna Jobling, Syafiq Nasir dan juga Doktor atas perkongsian hari ini. Dan Fatin, kami harapkan segalanya yang dikongsikan ini memberikan anda manfaat dan anda bolehlah mengubah persepsi anda. Kalau geram sangat nak juga sebut sesuatu, tarik nafas. Kita bercerai seketika, kembali selepas ini. InsyaAllah. Wanita hari ini. Sekarang ni kau rasa diorang bawa lari duit sambil nyanyi? Ya, 10,000. Macam yang mana satu muka dia? Tak ingat pula. Tapi dia asyik nyanyi je lagu. Lirik dia macam Di. Apa pelik lirik lagu dia ni? Penjahat nombor 1. Aku nak dengar suara kau nyanyi. Ku di halaman rindu hanya Stop. Tak sedap. Nombor 2, nyanyi. Di keheningan malam Macam sedap dia nyanyi. Bukan yang ni penjahat nombor 3. Aku nak dengar suara kau. Duit, di mana kau duit? Duit, hutangku membukit. Jangan. Siapa nombor 3 ni? Lirik dia. Duit, di mana kau duit? Kau betul, Farah. Hot FM. Selamat tengah hari dan terima kasih kepada anda kembali bersama dengan kami Wanita Hari Ini. Esok belum tentu wanita lagi. Okey, yang pasti kami bertiga pengacara anda tengah hari ini. Dan pastinya bersama dengan Farah, Johan dan juga AJ dan tetamu-tetamu kita yang kurang sihat. Nampaknya Sugi dan juga Fatin, terima kasih bersama dengan kami Big Purse Hot. Kita bagi 20 saat je tadi. Pengalaman lari daripada hospital. Ya. Silakan Sugi. Jangan hijack show kami. Hari tu awak nak jadi FM kami. Selamat datang AJ. Terima kasih dan juga Johan. Hari ni yang Johan, AJ, Kak Fafau. Boleh panggil adik Fafau. Baik. Okey, kita nak tahulah anda bertiga bergabung Big Purse Hot, okey. Jadi bagaimana setakat ni sambutan? Sekejap je anda di sini, kami dah tergelap macam ni. Jadi pastinya mereka yang mendengar sangat-sangat dihiburkan oleh anda bertiga. Jadi siapa nak kongsikan? Sambutan, silakan. Ya, AJ. Sambutan ketika hari di Kuantan itu. Tak. Alhamdulillah bagus, semuanya berjalan dengan lancar sebab actually sebelum kami digabungkan kita dipertemukan terlebih dahulu. So ketika sesi pertemuan itulah kita dapat mengenali antara satu sama lain. Dan disitulah bermulanya tegang urat, tumbuk menumbuk, cakar mencakar. Tapi akhirnya di udara alhamdulillah bagus. Alhamdulillah. Ini kadang-kadang orang cakap jangan pandang kami sebelah mata. Yes. Berbalik daripada topik tadi. Nyanyi sikit. Dia bukan cerita nak nyanyi. Saya nak bagi tahu kadang-kadang orang tahu tapi belum tentu kenal. Okey, tahu AJ, tahu yang penyampai radio tu kenal. Dia tak kenal. Sebab apa dia tak kenal? Sebab itu dia tak boleh bercerita lebih. Betul. Sebab macam sekarang saya dah tahu and saya dah kenal AJ and Farah. So kalau if you ask me about AJ, about them, saya boleh cerita A sampai Z. Okey, wow. Makanan kegemaran AJ paling mudah. Tanya AJ. Cakap je apa-apa aku. Makanan kegemaran dia adalah makanan orang. Yes. Sebab dia takkan keluarkan duit. Dia lebih makanan percuma lah. Okey, kita nak tanya juga banyak kempen-kempen di Big Purse Hot juga. Ada di dah banyak lah restoran kan. Terbaru di piknik di Kuantan. Ya, macam mana sambutan di Kuantan? Memang konsepnya memang piknik lah. Kita memang ajak orang datang ramai-ramai. And mereka tak bergajak walaupun keadaan cuaca macam tidak mengizinkan untuk standby kita lari sebabkan hujan. Tapi mereka just stay daripada mula sampai akhir. That was the last and kita sekarang tengah memohon lah sebenarnya kepada Big Boss kita untuk continue ke Sabah Sarawak insya-Allah. Wow, buatlah cakap live. Terbang. Okey, dan mungkin perancangan selepas ni apa pula kempen-kempen yang dibawakan oleh pendengar-pendengar? Banyak duit saya yang saya nak bagi. Wow, duit awak. Saya
selaku Bendahari bos Media Prima. Ya. Kan. So yang saya bekerja dekat Hot ni adalah lakonan untuk mengaburi mata mana. Saya tengok siapa bekerja-bekerja saya yang cuit tulang semua ni. Sekarang tak lama. ni diorang tak pandang sebelah mata, jadi mereka mungkin mempercayai apa nak tahu juga mengenai misteri lagu di Hot FM. Okey, kongsikan. Kebetulan semalam kita ada pemenang. Ini adalah sebahagian daripada RM10,000 ringgit yang ditawarkan. And semalam seorang jejaka masih single dan mendapat RM5,300. Dia dengar perkataan lagu tu di tu je dia dah tahu dah lagu apa. Tajuk dan juga penyanyi. Kita bagi clue. Clue kita orang memang nak bantu dia orang untuk menang. So dah ada menang RM5,300 and then kita start balik dengan RM2,000. So untuk hari ini, pagi ini RM2,300. Mungkin lebih kurang lah. Lebih kurang. Ribu-riban jugalah kita nak bagi. Ada ke syarat-syarat penyertaan ke? Syarat dia kena dengan Hot lah. Itu je. Syarat yang kedua, kena telefon Hot. Sebab tunggu isyarat memanggil dan kalau dapat isyarat memanggil tu dan masa tu lah boleh teka. Sebab kalau nak call ni, kita punya line memang hari-hari full sebab kita tak tahu dia nak apa sebenarnya. Ada yang nak kata, free tak Farah? Kau tak tahu Farah? Kenapa? Kan? So, nak dating. Macam soalan bocor, ada tak lagu bocor kita orang pun tak tahu. Sebenarnya kita orang pun tak tahu. Kita orang pun tak tahu. Kita orang antara pendengar ataupun orang yang excited setiap kali kita ada baca clue, kita sibuk. Kita pun akan Google, kita cari dan sebagainya. Because we don't know the answer. Kalau nak cakap selalu bocor, Farah. Selalu pergi toilet. Kejap-kejap toilet. Sejuk. Okey. Dah lebih sebulan anda bertiga bersama. Dah setahun je. Dah setahun Macam setahun tapi sebulan. Okey, macam mana sebenarnya Backpast Hot ni nak menempatkan di hati-hati pendengar? Masing-masing ada alhamdulillah ada kekuatan dan ada kekurangan. So di dalam kekuatan dan kekurangan itulah kita saling melengkapi antara satu sama lain. Dan kekuatan-kekurangan itu pun ada pada yang sedang mendengarkan kita. So kekuatan mereka kita gunakan, kekurangan mereka juga kita akan completekan each other. That's why lah Backpast Hot bukan kami bertiga saja, malah semua termasuklah yang mendengarkan kita orang. Bagi tight AG. Johan, kau sebagai seorang wanita di tengah-tengah dua orang jejaka ni. Tak adalah. Adakah mereka orang kata treat you macam princess? Masya Allah. Mereka yang macam princess. Okey, tolong type bang. Tolong type bang. Saya rasa saya adalah wanita di radio, media audio yang sangat dijagai. Dia punya dapat tu macam wow. Kerana suami orang ini tidak pernah melupakan kasih sayang yang dipamerkan kepada isteri dan menunjukkan kepada saya. Ini betul luahan. Memang luahan lah. Bawa untuk perbincangan topik. Okey, Johan, kelainan di Backpast Hot ni? Kelainan ni apabila kita punya perbincangan tu bermain dengan seorang wanita. So itu saya rasa yang apabila kita ada topik mengenai genre lelaki dengan perempuan, so ada yang backup perempuan, ada yang backup lelaki kan. So permainan tu lagi bertambah menarik. Dan saya rasa bukan kita orang aja yang rasa kelainan tu, tapi pendengar juga rasa benda tu. Dia macam kat WHI kita ada seorang Fahri Rahmat. Saya lah Fahri Rahmat tu. Bila nak tukar? Sajalah tanya live kan. Farin tengah sibuk berlakon. Dia tengah sibuk. I free. Pagi je kan? Pagi je. Habis on air terus sampai. Betul sekalian kami sayangkan Fahri Rahmat. Okey, dan AG sendiri mungkin AG mereka dah kongsikan mungkin kekuatan Johan. Untuk AG sendiri, AG rasa apa yang memberikan apa kekuatan AG yang memang pendengar suka? Saya tak ada kekuatan pun. Kekuatan saya diberikan oleh mereka. So bila mereka datang, mereka berikan. Okey, saya ni dah tua. Tapi kita bermain as a team. Main selaku bergu. So bila bergu tu kita memerlukan tim kita untuk saling melengkapi. Kita tak nak cakap pun kita ni lengkap. Tak ada yang sempurna, tapi dalam ketidaksempurnaan itu kita cuba menghidangkan yang terbaik. Teamwork lah. Sebab kita main team tu, kita main bergu campuran. Bergu campuran. Jangan lupa saya memang wanita. Kadang-kadang bila on air nak pula pukul 6 pagi, ada orang confuse. Tadi 3 lelaki ke? Tidak. 2 lelaki dan seorang wanita. Okey, sedikit kuis lah. Ini tak ada soalan bocor. Boleh. Okey. Antara anda bertiga, siapa yang selalu masuk studio paling awal? Pukul berapa awak bangun?
Oh, dia. Dia angkat tangan. Sini, AJ. 4.5, 5. Okey, siapa yang selalu masuk studio lewat? Ya, saya. Orang tu tak datang. Rumah dia jauh. Okey, di hujung tak puas sebenarnya sembang. Okey, di hujung ni mungkin boleh kongsikan frekuensinya ataupun harapan. Masya-Allah. Masya-Allah frekuensi. Awak jangan nak cuba saya. Cuba awak Frekuensi Hot FM. Berapa KKL? 90. 1-0. Sabar. Sudah betul. Saya ni owner Hot 97.6. Okay. Kalau susah boleh just check out kita dekat Audio Plus. At least like can listen to everywhere. Dekat luar negara pun boleh. And even YouTube. Tapi best dengar kat radio lah. Saya ada cadangan. T-shirt tu next time boleh print dengan frekuensi dia tak? Wah. Senang sikit nanti. Boleh tengok. Actually ada kat belakang. Ada kat belakang. Tapi sebab jaket dah pakai mic susah nak buka. Saya pakai t-shirt tu terbalik. Nampaklah sikit kan. Okey. Tak apa. Saya selaku bos Media Prema, awak masih lagi boleh kekal di sini. Sebab tahu awak punya frekuensi. Awak berdua boleh. Farin je kena tukar. Mari kita bincang. Bagi mereka yang menonton, saya rasa hari ini macam buat topik terapi ketawa. Yalah. Okey, apa pun bagi mereka yang menonton sekarang ini yang juga mendengar Hot FM, apa program-program akan datang yang boleh mereka harapkan daripada anda bertiga untuk hiburkan pagi mereka. Okey, pagi kita ada wang tunai kita nak bagi lagu misteri di Hot FM, and then kita ada jari pantas. Ini yang jari pantas ni kita bagi words, and then diorang kena WhatsApp kita orang. Ini best. Sekali masuk 500, 600 WhatsApp masuk sekali. Sebab At the same time. At the same time. Sebab kita nak cari yang paling pantas and betul dia punya perkataan yang Fafau sebut. So dia kena type dengan betul dan paling pantas. So kita bagi RM150 lagi. So yang sampai besok kita ada tiket wayang bersama Indulge bersama menonton Abang Long Fadil 3 bersama Ochilin. Johan tak ada. Johan outstation. So basically there's banyak lagi konten-konten juga yang dalam itu kita ada Hot Angels, kita juga ada Amin Idris. So ialah dalam kita berhibur informasi-informasi tu kita nak setiap pagi tu bangun dengan energi yang positif lah insya-Allah. Yang paling best kita orang still work out for new things. Macam-macam untuk pendengar. Okey. Eji, laman media sosial kongsikan. Okey, kita ada IG, kita ada Twitter, kita ada TikTok. Semuanya ada Hot FM 976. So boleh follow kami sebab dekat situ pun ada peluang untuk menang macam-macam. Tapi berbalik actually back to basic apa yang kami mahukan. Bila anda dengan kita orang bertiga dengan penyampai-penyampai yang lain petang dan juga malam, kita nak nilai kekeluargaan dan juga persahabatan. So once korang dengar, korang bukan dengar penyampai Hot FM, bukan dengar Backpast Hot saja, Johan, Faraji, tapi korang dengar kawan korang. Itu yang kita nak. Betul lah, sekarang ni bersembang dah macam member dah, macam kawan bersembang kan. Bro, lepas ni gila bro. Sabar. Terima kasih anda bertiga dan mungkin anda nak buat closing bersama dengan frekuensi. Kita bagi ladies first, baru ladies choice, baru ladies finger. Okey, baik. Okey, bismillah. Ini memang dah habis. Hari ni dah habis dah? Dah habis ke? Ada lagi. Aku daripada Ampang ni. Silakan. Okey guys, terima kasih. Check out saja bersama dengan kami dekat laman social media Hot FM 976 bersama dengan kami bertiga dan sehinggalah di waktu malam. Dan terima kasih Farin yang selama ini bersama dengan kami di Wanita Hari ini. Anda akan bersama dengan satu orang lagi host lelaki yang baru. Okey, kalau penyanyi kumpulan ada kumpulan di FM, teruskan mendengar Hot FM. Kita berehat seketika kembali bersama Wanita Hari ini. Backpast Hot. Terus. Wanita Hari ini. Terima kasih masih lagi bersama kami di Wanita Hari ini. Kita tahu kan dalam bergelak ketawa, dalam perkongsian yang kita bawakan hari ini pastinya banyak manfaat yang kita dapat. Diharapkan anda semua di rumah dapatlah sedikit input. Banyak sebenarnya kan daripada tetamu-tetamu kita. Kita buka mata, buka minda dan juga buka hati kita. Pelbagai komen yang telah dikongsikan anda dan ini daripada Rokia berkata tajuk yang baik hari ini, jangan pandang sebelah mata, boleh juga menaikkan semangat dan cabaran untuk buat yang lebih baik. Walaupun apa yang dikatakan dan dicemuh
jauh itu mengenai diri seseorang dan membuktikan kejayaan tersebut. Itu yang macam pertama kita kongsikan lah. Kadang-kadang mereka mengatakan sesuatu yang mereka tidak tahu, tetapi boleh kita ambilnya sebagai cabaran dan buktikan mereka salah. Sebenarnya tidak perlu, tetapi kalau itu adalah mekanisme anda untuk menghadapi situasi itu, teruskan dengan mekanisme anda. Ataupun kadang-kadang ignorance is bliss. Ketepikan je apa yang mereka katakan. Betul. Benda yang baik kita kongsikan, benda yang kita rasa macam boleh memberi kesan, kita diamkan sahaja. Dan kita harapkan banyaklah manfaat yang kita kongsikan dengan anda di rumah. Dan esok, Sugi, kita akan kembali dengan satu topik. Saya kira ni mak-mak di rumah ni suka topik ni. Iaitu nostalgia kain. Kalau mungkin anda di rumah kenali kain seperti batik, sutera, songket. Esok kami bawakan, awak tanya saya. Mungkin esok saya nak tonton lah, saya nak tahu apa lagi antara kain, jenis-jenis kain yang mungkin kita tidak mengenali lagi. Dan esok kami akan bawakan lagi nostalgia kain. Jadi terus bersama kami wanita hari ini. Terus jaga diri anda, sentiasa bersemangat dan juga ceria. Kami jumpa lagi esok. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik.